Selepas beberapa hari, Ismail Sabri Yaakob memberikan keputusan bahwa beliau mengatakan debat melibatkan calon-calon Perdana Menteri untuk pilihan raya kali ini adalah satu perkara yang bukan budaya Malaysia. Hari ini sekali lagi Ismail Sabri Yaakob tampil membawa kejutan besar kepada Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir Mohamad, ataupun 3 orang individu yang bakal menjadi Perdana Menteri ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Kemarin Muhyiddin telah menyatakan kesediaannya untuk menyahut debat tersebut. Tapi hari ini tampil pula Ismail Sabri Yaakob dengan jawapan yang lebih mengejutkan kita semua apabila Ismail Sabri Yaakob menjawab bahwa debat tidak bawa hasil, kata calon Perdana Menteri UMNO, beri alasan lagi. Beliau kata debat tidak membawa hasil. Jadi kalau begitu, kenapakah ada dalam perdebatan di mana-mana untuk pendidikan pula? Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi mengulangi pendirian. Tidak mahu menyahut cabaran untuk berdebat yang dibuat oleh pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Calon Perdana Menteri dari UMNO itu kali ini memberi alasan debat tidak membawa sebarang hasil dan hanya setakat membawa penyokong bersorak dalam Dewan. Ia selepas pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sudah menyatakan kesediaan untuk menyahut cabaran tersebut. Yang aku hairan, mengapa Perdana Menteri daripada UMNO seakan-akan jarang sekali bersedia untuk menyahut cabaran untuk berdebat. Bahkan di semasa Najib Razak menjadi Perdana Menteri dahulu, banyak kali diajak berdebat oleh pemimpin-pemimpin pembangkang. Tetapi Najib Razak tidak bersedia, tidak mahu berdebat. Tak tahulah kenapa mereka tidak berdebat, tidak mau berdebat, padahal mereka Perdana Menteri. Najib hanya bersedia menjadi menyahut cabaran berdebat hanya apabila beliau diambang, dimasukkan dan disumbatkan dalam penjara. Barulah dia bersedia menyahut cabaran untuk berdebat dengan Anwar Ibrahim. Itu pun dalam debat tersebut terlampau banyak syarat telah diberikan dalam debat tersebut. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, calon Perdana Menteri dari UMNO itu kali ini memberi alasan debat tidak membawa sebarang hasil dan hanya setakat membawa penyokong bersolak dalam Dewan. Saya sudah mengatakan dari segi debat, ini tidak membawa hasil pun, kata Ismail Sabri Yaakob. Setakat habis debat, habislah. Orang ini bawa penyokong, orang itu bawa penyokong, dan penyokong bersorak-sorak dalam Dewan. Itu saja. Kalau begitu, kalau tak mahu ada penyokong yang dibawa, tak apa. 1 lawan 1 lawan 1. Buat secara tertutup, tanpa ada penyokong langsung, dibuat secara live. Masa itu memang tak ada akan bersorak. Hanya mereka bertemu mata, 1 lawan 1 lawan 1. Jadi tidak adalah bersorak-sorak seperti yang dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ini. Menurut Ismail Sabri Yaakob, kita dalam kerajaan lebih daripada berdebat. Kita pastikan apa yang dirancang dan diumumkan dilaksanakan. Kalau timbul masalah seperti kos sara hidup meningkat, kita akan tengok keadaan ini untuk mengurangkan beban rakyat. Tugas kerajaan itu banyak dan tugas kita bukan setakat bercakap, tetapi juga melaksanakan, katanya dipetik laporan bernama hari ini. Ujar Ismail Sabri Yaakob lagi, pihak pembangkang boleh bercakap apa sahaja yang mereka mahu. Tetapi berbeza dengan kerajaan apabila setiap janji yang dibuat perlu ditunaikan. Mereka tidak perlu melaksanakan kerana mereka tidak akan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perkara yang diperkatakan kerana mereka bukan kerajaan. Sedangkan kita kerajaan bila berjanji kita mesti laksanakan, jelasnya lagi. Sebelum itu, Anwar secara semasa ceramah di Temerloh baru-baru ini mencadangkan perdebatan antara calon Perdana Menteri daripada 3 parti. Terdahulu, semalam juga Muhyiddin Yassin sudah menyuarakan kesediaan berdebat dengan mana-mana calon Perdana Menteri parti lain
sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Jadi, nanti kita nantikan apa kesudahannya debat perdana ini. Jadi saudara-saudara sekalian, aku nak ulang sekali lagi, seakan-akan PBM ini terpalit dengan apa yang dialami oleh PKR apabila Zuraida meninggalkan PKR pada langkah Sheraton yang dahulu. Apabila dia berada dalam PBM, pun ada masalah besar dalam PBM apabila berlaku persaingan perebutan pula kuasa antara presiden. Dan itulah seperti yang aku kata tadi, PBM mungkin akan bakal dibubarkan. Lebih-lebih lagi apabila kalau ROS mula campur tangan dalam penyelesaian isu ini. Tentunya ROS tidak suka untuk melakukan perkara tersebut. Jadi saudara-saudara yang dihormati sekalian, apa yang berlaku selepas ini ialah apabila dijangka Zuraida tidak akan dapat bertanding pada PRU 15 kali ini. Ini semua karena mungkin beliau tidak punya tempat atau tidak diberikan watikah pelantikan sebagai calon oleh Lee Risheng. Dalam kenyataan semalam Lee Risheng berkata tindakan itu diambil karena penglibatan berterusan beberapa orang atau 12 orang dalam parti PBM yang didapati menggugat kepentingan parti dan kepimpinannya. Lee Risheng mengatakan, saya menolak dan mengutuk muslihat politik yang telah menjejaskan kepercayaan kepimpinan saya dan telah menyebabkan banyak kekeliruan kepada ahli parti dan masyarakat umum, kata Lee Risheng lagi. Oleh itu, jawatan mereka akan digantung sehingga jawatan kuasa tetap tertib ditubuhkan untuk meneliti perkara itu selepas pilihan raya. Jadi selepas pilihan raya, barulah keputusan diambil. Makna kata, apa jadi dengan Zuraida Kamarudin? Sambil menambah, Lee Risheng juga mengatakan mesyuarat Majelis Tertinggi akan diadakan Ahad ini di Sarawak untuk membincang dan menyelesaikan isu itu dengan segera. Menurutnya lagi, individu yang digantung tugas itu telah dimaklumkan melalui surat dan mereka tidak akan dijemput untuk menghadiri mesyuarat itu. Zuraida awal bulan ini secara rasmi dilantik sebagai Presiden PBM susulan mesyuarat Majelis Tertinggi Parti itu awal minggu ini. Seng yang merupakan Presiden pengasas PBM menggantung Setiausaha Agung Parti Hizwan Ahmad dan Ketua Penerangan Zakaria Abdul Hamid, kedua-duanya adalah sekutu Zuraida. Itu dia saudara-saudara sekalian, jangan lupa kamu tinggalkan komen Anda. Adakah Zuraida Kamarudin layak menjadi calon pada PRU 15 ini ataupun beliau sudah sah hilang kelayakan sebagai calon PRU karena tidak mendapat watika pelantikan, mungkin tidak akan mendapat watika pelantikan dengan penggantungan keahlian Lee Risheng ini. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen kamu.